Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila masuk, Cikgu Nah. Tolong kanan yang hebat ni. Oh, terima kasih. Tak hebat benar, Cikgu. Yang pertama kali saya nak tanya dulu lah. Sihat ke tak hari ni? Oh, Alhamdulillah. Hari ni tu bolehlah sikit dalam tempoh hujung hujan ni. Kadang-kadang main juga semua sikit. Tapi hari ni insyaAllah. Tapi itulah cabaran kita dalam keadaan pandemik COVID-19 ni. Kita terpaksa berhadapan lah dengan berbagai rintangan, berbagai cabaran untuk kita bersama dengan anak-anak didik kita lah di sekolah menengah Tok Syed Ahmad ni. Jadi, ya, apa isu yang nak jumpa saya pada pagi ni? Sudah Cikgu untuk tengok tentang kita punya masalah PDPR kita ni lah. Ya. Kalau hari tu masa cikgu bagi data dekat kami tu kan dalam kita punya grup pengurusan, Ya. kita dapati data yang dihantar ke PPD tu kita punya kehadiran kita ni baru 90.37 cikgu. 90.37. Ya. Jadi maksudnya tetapi dalam ranking daerah, yalah alhamdulillah lah kita berada di tempat yang pertama kehadiran daerah kita, itu kita bersyukurlah. Walau bagaimanapun kita nak kena pastikanlah supaya kehadiran kita ni melebihi apa yang dalam data yang diberikan tu lah. Ya cikgu. Jadi maksudnya daripada data tu kita dapati 9.7 lebih lah budak yang tak hadir. Yang tak hadir dan mungkin juga ada yang tak terlibat secara langsung. Jadi ada isu-isu yang cikgu-cikgu bagi tahu saya lah kan. Ya. Tentang saya pun ada sedikit lah. Daripada apa yang cikgu bagi tahu saya tu, daripada data tu saya pun buatlah kajian sikit, dapatkan maklumat daripada cikgu-cikgu lain. Jadi kebanyakan yang cikgu-cikgu bagi tahu saya tu kalau tingkatan 1 alhamdulillah tak ada isu lah. Ya. Tingkatan 1 ni mungkin dia bantu lagi kot. Oh, tingkatan satu tak ada masalah. Tak ada masalah apa. Apa isu yang menyebabkan yang 9.7% tu yang ketidakhadiran mereka dalam PDPR? Yang tu yang cikgu-cikgu pun duk bunyi lah kan. Ya. Yang daripada apa yang saya duk tanya, saya sembang dengan cikgu-cikgu tu, kebanyakan menyatakan bahawa hampir 90% lebih lah tentang masalah yang pertama tentang kongsi peranti. Yalah ni isu global lah, isu yang ni. Dan kita pun warai-warai kita pun bukan semua orang pada ni. Ya. Jadi isu peranti tu menjadi masalah utama jugalah. Kemudian masalah isu yang kedua adalah tentang data. Ada setengah tu ada peranti tapi masalah data lah pula. Dalam keadaan pandemik ni maksudnya beli bekas itu lebih utama cikgu. Ya. Jadi dia pun nak untuk data tu lah kan. Dan satu lagi tentang internet. Hak ni mungkin di luar kawalan kita lah kalau kita nak cari jalan penyelesaian pun. Sebab kawasan-kawasan pedalaman tu kebanyakan internet dia sangat lemah je pun. Yalah. Itu isu utama lah, 3 isu utama. Dalam 3 isu utama, apa isu yang 3 tu yang paling kritikal? Cikgu nak tengok. Kalau yang saya nampak sekali tentang satu lagi yang cikgu yang mereka sebut tu termasuk juga dengan sikap budak. Tetapi sikap budak ni beberapa orang cikgu saja sebut. Kebanyakan pelajar ni dia bangun lewat. Kelas-kelas pagi tu dia tak boleh jalan. Jadi kita ada 4 isu tu lah, sikap budak. Sikap, kemudian kongsi peranti, kemudian data dan juga capaian internet lah. 4 tu yang mana yang paling kritikal? Kebanyakan guru meletakkan dari sudut pada pandangan saya sendiri pun saya rasa sikap pelajar lah. Kalau sikap mereka positif, maksudnya kalau berfungsi peranti pun masih lagi boleh mengikuti PDPR online ni. Jadi berkaitan dengan sikap apa yang cikgu kita dah buat tentang cara nak ubah sikap pelajar kita supaya mereka tu dapat mengikuti PDPR dengan sikap tu. Taklah macam mana, apa yang cikgu buat untuk ubah sikap? Saya dah minta bantulah daripada guru-guru subjek. Pertama sekali saya minta mereka panjangkan sedikit masa untuk pelajar melaksanakan tugasan. Maksudnya kalaulah kelas itu bermula di awal pagi, jadi cikgu bolehlah key in kehadiran ataupun ambil masa tu lajakkan sampai petang. Satu, supaya kehadiran kita maksudnya budak tu masih lagi sebab mereka berkongsi peranti kan. Dan tentang sikap tadi, kebanyakan budak ni dia lewat bangun. Bangun pagi masalahnya ini rumutan daripada cikgu-cikgu yang kelas waktu awal lah.
Sebab kelas kita pada yang PDPI yang lalu, kita ikuti kelas tu seawal 7.40. Jadi 7.40 sehingga 8.40 tu ramai budak yang tak masuk waktu tu. Kalau masuk pun mereka akan bagi kehadiran saja. Tapi mereka tidak terlibat secara aktif lah dalam pembelajaran tersebut. Mula 7.40 lah. Ya. Jadi sekarang kita menginjakkan. Jadi langkah untuk yang apa PDPI yang 3.0 ni, kita dah bincang dengan guru-guru untuk kita genjak sikit. Maksudnya kita apa, ubah. Okey. Ubah masa menjadi 8.30 baru kita bermula kelas. Maksudnya saya ingat alhamdulillah kot bila kita menginjakkan tu. Saya menaruh harapan yang sangat tinggi lah supaya ada perubahan daripada perubahan yang kita buat pada jadual tu lah. Cikgu Nas, bagaimana dengan peranan kaunselor? Yang mana mungkin ada kaitan antara sikap dengan kaunselor. Apa yang kita telah buat? Alhamdulillah kaunselor kita berperanan sangat baik, setakat ni positif lah. Kita daripada dapatan guru-guru, apabila pelajar tidak hadir, kita ambil nama, catat nama dan nama-nama mereka itu kita hantar kepada kaunselor. Satu-satu tindakan kan. Kemudian kaunselor akan berhubung. Ya, alhamdulillah. Berhubung dengan waris dan sebagainya. Itulah yang hasrat saya lah kan, hasrat sekolah, supaya kita sentiasa mendekatkan lah dengan ibu bapa, dengan komuniti setempat untuk sama-sama kita menggerakkan lah selaras dengan pelan pembangunan pendidikan Malaysia kan. Maksudnya kita menggalakkan penglibatan komuniti, melibatkan orang kampung, melibatkan masjid, supaya sama-sama kita bantu anak-anak. Kita faham dengan cabaran yang kita hadapi sekarang ni. Okay, sebelum kadang-kadang sebelum nama diberi pada kaunselor, guru-guru pun sudah bertindak secara proaktif. Ya, guru sendiri, kalau pelajar itu tidak involve ataupun tidak terlibat dalam kelas, guru sendiri yang telefon membuat panggilan kepada pelajar, dan kalau tak dapat pada pelajar, guru sendiri akan telefon waris. Yalah, itu alhamdulillah lah. Maksudnya dalam suasana pandemik, dalam suasana saya sebut kata apa membawa kepada rahmat, bencana malapetaka membawa kepada rahmat. Maksudnya hubungan antara guru, antara kita lah dengan anak-anak, saya rasa dengan semakin dekat. Jadi maksudnya saya ingat di segi dekatan yang kita buat ni, insya-Allah kot anak-anak kita akan memastikan mereka mengikuti PDPR pada 3.0. Apa lagi Cikgu Nan? Jadi untuk kita nak memantapkan lagi kehadiran, cara kita nak memantau kehadiran tu, kita telah dari pihak kurikulum ni kita telah menyediakan satu e-kehadiran lah. Baik, sistem e-kehadiran selain daripada D5 yang dilaksanakan oleh KPM tu. Ya, maksudnya dengan D5 dan kita sendiri pun ada sistem kita supaya kita sesuai dengan kita lah. Sesuai dengan budaya kita lah. Budaya kita untuk mental. Tapi tekatlah respon cikgu-cikgu macam mana Cikgu? Tekatlah alhamdulillah, sebab sistem tu tidaklah membebankan. Sekadar guru masuk dengan link yang mudah. Kemudian kita hanya mencatatkan pelajar tak hadir saja. Itu untuk kehadiran pelajar lah. Okey. Kemudian kalau untuk guru tu juga di samping tu kita nak bagi guru bertambah dia punya keberkesanan pembelajaran tu. Saya juga berbincang dengan cikgu Hafiz kita lah, guru yang pandai dalam bahagian ni lah. Bahagian aktiviti kita guna lah orang-orang muda tu. Betul. Maksudnya kita sekarang ni ialah sesuai dengan pendekatan teknologi. Ya, orang muda lebih pandai lah. Tapi kita pun kena belajar. Betul. Ya, betul lah tu. Orang kata pembelajaran sepanjang hayat. Pembelajaran sepanjang hayat. Tapi alhamdulillah lah, setakat pandemik ni saya pun kerti lah juga sikit-sikit. Alhamdulillah, saya pun sama juga lah. Google Classroom dan sebagainya. Okey, jadi untuk yang guru tu yang guru tu kita ambil sedikit pendekatan, maksudnya di situlah kita minta guru-guru tu supaya kita boleh memastikan mereka berada bersama-sama dengan pelajar, tidaklah hanya menjadi lombokan bahan saja kepada pelajar. Baik, alhamdulillah. Itulah maksudnya. Saya duk tengok juga beberapa orang cikgu, saya duk jumpa. Memang saya tengok cara pendekatan mereka ni dah makin berubah daripada mula pandemik, bermula pada tahun lepas pada bulan Mac kan. Mula pandemik tu. Tapi alhamdulillah pendekatan cikgu kita ni semakin hari semakin berubah, dan insya-Allah kita harapkan pelibatan guru untuk PDPR kali ini akan lebih berjaya dan memastikan pelibatan anak-anak kita 100% lah juga kan. Sebab kita ni sekolah selamat. Ya, betul. Satu tu lah yang kita rasa macam
bila yang 10 hari lah tu. Ya, ya. Yang fasa pertama Ya, ya. lepas kita PKP kan, nampak macam minggu pertama tu dia punya perjalanan tak berapa cantik, tapi kita sentiasa memberi galakan, sentiasa memberi motivasi, dan kaunselor juga berperanan di situ, sentiasa menghantar kata-kata nasihat, sentiasa memberi video-video motivasi untuk membangkitkan semangat para pelajar. Adalah sedikit kesan dan impak pada situ. Dan daripada situ saya dah minta lah untuk PDPR kali ini fasa kedua ni kita selitkan ataupun kita masukkan slot motivasi seawal 8 hingga 8.30. 8 hingga 8, Ya, setengah jam. Setengah jam setengah jam maksudnya saja. berlaku motivasi lah itu. Motivasi. Okey. Jadi kaunselor kita ada 3 orang kaunselor. Jadi setiap kaunselor ni kita bagi 2 tingkatan lah. Satu kaunselor jaga. Mereka akan masuk mengikut kelas masing-masing. Jadi secara tak langsung kita mengharapkan sentuhan daripada kata-kata kaunselor itu memberi suntikan semangat lah pada anak-anak untuk terus bersemangat mengikuti PDPR online. Okey. Maksudnya sekarang ni pendekatan kita sebagai guru. Ya. Kemudian sekarang ni kita nak tengok dari segi ibu bapa. Ada apa-apa respon tentang ibu bapa tentang program ini PDPR di rumah sekarang? Ya. Okay. Macam mana dengan pelibatan ibu bapa membantu anak-anak? Untuk ibu bapa, kaunselor juga telah mewujudkan satu grup mereka sendiri yang ada waris dalam tu, dan di situ kita menghantar jadual jadual PDPR dalam tu. Jadi secara tak langsung ibu bapa akan memantau PDPR anak-anak mengikuti jadual tersebut, dan sekiranya anak-anak tidak hadir, tidak masuk dalam online tersebut, kaunselor akan hubungi waris. Dan setakat ni kita tidak ada isu apa-apa lah. Okey, Cikgu Nas, saya nak Ya. tanya tentang isu tahap kepuasan, tahap penglibatan kita. Kalau skala 1 hingga 10, Cikgu Nas nak letak berapa? Kalau kita tengok daripada analisis yang saya buat berdasarkan survey dan sebagainya lah cikgu, Ya, ya. saya nampak sangat positif lah berbanding dengan PDPR 1.0 yang lalu. Ya, ya. Saya berani lah, kalau saya rasa tahap kepuasan saya boleh 7 cikgu. 7 noh. 7. Maksudnya 7 daripada 10. Ya. Maksudnya alhamdulillah lah. Ya. Maksudnya tetapi bagi saya tetap berhati lagi lah. Maksudnya Ya, betul, kita betul. perlu tingkatkan lagi dengan memberikan yang terbaik lah untuk anak-anak kita ni. Yalah. Maksudnya. Jadi untuk nak kita nak meningkatkan kalau boleh 100% sudah cikgu kan, bagi Ya. pelajar yang macam hal itu, ada yang tak ada langsung peranti tu cikgu, macam mana cara kan? Saya rasa saya boleh minta kot daripada badan-badan tertentu dari sudut peranti tu, kalau boleh kita maksud bagilah dekat budak-budak tu kan, Ya. ataupun dari sudut data tu. InsyaAllah saya pun dah berhubung dengan alumni sekolah Ya. dan beberapa batch dalam alumni sedia membantu, dan Cikgu Nas bagi nama ya kepada saya pelajar yang betul-betul memerlukan, yang kita kata kategori miskin lah. Ya. Jadi kita akan bantu bersama dengan alumni sebab alumni dengan saya amat ni bagi saya sangat rapat lah. Alhamdulillah, itu pentingnya hubungan luar kita ya, ada cikgu no. InsyaAllah. Betul, terima kasih cikgu kalau saya maksudnya mendapat berita gembira lah. Jadi Ya. benda tu saya boleh sampaikan pada guru-guru, maksudnya secara tak langsung bagi pelajar yang tak ada peranti tu kita boleh atasi lah. InsyaAllah. Tentang kekurangan data tu, isu kita tadi kan, Ya. tak ada peranti dan tak ada data tu. Tentang data tu saya rasa lah kan, biasa kita boleh kot wujudkan tabung. Ya, insyaAllah kita Tabung. boleh berhubung dengan kaunselor kita. Ya. Maksudnya Badan Kebajikan Guru, Badan Kebajikan Staf bersama dengan kaunselor untuk kita kenal pasti pelajar yang memerlukan, Ya. yang pelajar yang punya komitmen yang tinggi, kan? Kita tengok pelajar macam tu. Dan saya rasa kaunselor ni dia ada maklumat tentang pelajar tu. Jadi insyaAllah kita akan bantulah. Saya ingat apa yang masalah kita akan bantu sebaik mungkin demi anak-anak kita. Ya. Itu harapan kita semualah. Sebab saya rasa isu lain tu tak banyak sangat. Cikgu-cikgu kita pun sangat komit. Dan daripada cuti yang baru ni pun kebanyakan guru-guru dah melayari pelbagai webinar, tutorial melalui online dan sebagainya. Saya rasa itu pun membantulah, membantu keberkesanan PDPR kali ni lah untuk fasa yang kedua ni. Sebab banyak saluran Ya. kita boleh guna di media-media di alam maya ni kan untuk Ya. kita bantu. Okey, Cikgu Nas, ada apa lagi yang saya boleh bantu, yang kita pakat-pakat share, kita boleh bincang untuk PDPR kali ini yang boleh. Saya rasa dari sudut kita punya pengurusan lah cikgu. Ya.
pengurusan untuk kita memantau maksudnya memastikan PDPR guru-guru itu berjalan dengan lebih berkesan lagi lah. Baik, insya-Allah Ah, dengan apa ya. yang kita buat tadi ni. Dengan borang ataupun kita panggil e-laporan guru. Laporan guru Ya, tu jadi kita ada dapat dua tahu. lah, satu untuk kehadiran, satu e-laporan guru. Ya. Jadi daripada situ kita boleh pastikan guru-guru juga memberi sumbangan ataupun mengajar dengan 100% terlibat dalam online dan murid juga belajar. Jadi murid belajar apa yang guru ajar. Jadi maksudnya benda itu berlaku dalam keadaan yang sangat-sangat positif lah. Baik, terima kasih atas perbincangan kita tadi. Ya. Banyak yang kita dapat buat, banyak yang kita bincang, kita cari formula untuk membantu peningkatan PDPR 3.0 lah Ya, ya. yang kita fokus pada kali ini. Dan kita harap apa yang kita bincangkan ini dapat kita realisasikan, dapat kita hebohkan kepada guru untuk disampaikan kepada anak-anak pelajar supaya keberkesanan itu wujud. Okey, ada lagi cikgu? Saya rasa takat itu dulu cikgu, saya maksudnya terima kasih lah cikgu kami bincang ni sekurang-kurangnya Ya. saya dapat memberitahu dan apa-apa yang tadi kekurangan dari sudut telefon, dari sudut gadget dan juga data tu kita dapat selesaikan dalam masa terdekat lah Baik, supaya insya-Allah. PDPR kali ini lebih bermakna dan lebih berkesan cikgu. InsyaAllah. Jadi terima kasih Cikgu Nah. Ya. Kurang-kurangnya saya dapat gambaran, saya dapat maklumat lah berkaitan dengan PDPR kita yang telah kita laksanakan sebelum ni. Dan untuk masa-masa yang akan datang ni, kita tak tahu bila Ya, cikgu. PDPR ni maksudnya kita akan tingkatkan lah dari masa ke masa. Ya. Semoga apa yang kita laksanakan ni mendapat keberkatan. Maksudnya anak-anak kita menjadi pelajar yang cemerlang pada masa nanti. Itu harapan kita, doa kita. Semoga mereka berjaya. Ya, Jadi terima kasih. terima kasih Cikgu Nah. Ya, sama. Jadi Terima kasih. jumpa lagi. Ya, sama. Kalau ada masalah jangan malu-malu. Ya, Masuk terima jumpa kasih. saya. Saya pun Okey. mengharapkan apa yang kita Okey. rancangkan ini berjaya. InsyaAllah, insyaAllah. Terima kasih Cikgu Nah. Ya, sama. Okey, Terima kasih okey, cikgu. okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.